pagi Wazi, selamat pagi Kishona, Hilmi, Syakir, Tasrina, Aida, Aiman, Iman. Hanim Rafiza ni Iman kan? Iman, Maisara, Syuhada. Okey, Alhamdulillah. Kelas kita hari ini ramai juga yang join secara online. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9 orang. Bagus, 9 orang ada peningkatan. Okey, seperti yang saya dah janjikan hari Selasa hari tu, hari ni kita online, hari Selasa hari tu kita offline. Kan saya suruh kamu tengok-tengok dulu, baca-baca dulu berkenaan dengan bab baru. Hari ni kita dah nak masuk bab baru iaitu bab 5 kan. Hari ni kita dah nak masuk bab 5. Bab 5 kita nak bercerita, kita nak belajar berkenaan dengan air dan larutan. Okey. Jadi sebelum saya mulakan kelas kita, pastikan korang punya buku teks, korang punya buku kerja dah ada dengan korang masing-masing. Pen, pensel, apa sahajalah untuk kamu catat apa benda-benda yang penting, bolehlah kamu sediakan. Okay? Jadi kita hari ni kita nak belajar mengenai dengan air. Kita nak belajar mengenai dengan air. Tingkatan 2 bab 5 ia adalah berkenaan dengan air dan larutan. Jadi dalam bab air dan larutan ini, ada beberapa benda yang perlu kamu faham, yang perlu kamu tahu. Okay. Iaitu yang pertama kita nak tengok sifat Abang, kita tengok adik bang. Kenapa adik tu bang? Kita tengok adik kat luar bang. Okey, kalau saya pakai hotspot, kalau orang call saya, memang saya punya internet akan tak ada lah. Memang internet saya akan tak ada. Jadi, kamu jangan keluar, kamu stay saja. Lepas saya habis bercakap, internet saya akan ada balik. Internet saya akan ada balik. Sekejap ya, saya tak tahu kenapa jiran saya call saya. Saya takut anak saya main kat luar. Sekejap ya.
Okey. Okey. Sorry ya. Ada sedikit gangguan. Okey, sorry ada sedikit gangguan. Alhamdulillah. Hanya tinggal 10 orang sahaja. Tinggal 10 orang saja lagi yang tak boleh join online kelas saya. Inilah baru betul pelajar saya. Setiap kali cikgu buat online kelas, ramai yang join. Tapi tak apalah kalau memang tak boleh juga nak join, tak apa. Saya faham. Lagipun saya akan buat record. Jadi kamu boleh tengok dalam YouTube. Tapi yang sebaik-baiknya better lah kamu kalau tak ada apa-apa halangan, gadget kamu ada, internet pun kamu ada kan. Nak buat apa kat rumah? Kamu memang duduk kat rumah je kan. Maksudnya kalau PDPR masuk je lah. Masuk je lah. Kalau cikgu tu buat online kelas, kamu masuk sahajalah uh, dalam kelas cikgu tu. Sebab saya pun banyak juga komplain, menerima komplain daripada cikgu-cikgu lain. Kelas 2B ni senyap, 2B ni 2-3 orang, 2-3 ketui je yang masuk. Hilmi je yang masuk. Kan? Tak naklah macam tu kan. Tak sedap lah tak sedap lah bunyinya. Kalau orang mengadu kat saya ni dah macam seolah-olah macam mak kamu dah. Kalau ada orang-orang mengadu dekat mak kamu pasal kamu, mesti mak kamu akan terasa hati tau. Sama juga dengan saya. Kalau ada cikgu-cikgu cakap dengan saya berkenaan pelajar 2B, 2B langsung tak masuk. Jadi saya pun terasa hati sebab saya guru kelas kamu. Jadi kalau macam ni je, penuh macam ni, seronoklah saya. Saya seronok. Saya seronok tengok kedatangan yang melebihi daripada 10 orang ni. Saya sangat seronok. Okey. Saya nak tangkap gambar sekali ni sebab sebab terlalu seronok ni. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita sambung balik apa yang core business kita tadi. Okey, core business kita tadi saya kata kita nak belajar berkenaan dengan air dan larutan. Bab 5 adalah berkenaan dengan air dan juga larutan, air dan larutan. So dalam air dan larutan, apa yang perlu kamu tahu dalam bab 5, ada 8 benda yang perlu kamu tahu. Tengok, ada 8 kandungan yang perlu kamu tahu. Kejap ya, saya ni kalau tak boleh conteng, saya rasa tak best. Okey, jadi apa yang perlu kamu tahu? Yang pertama berkenaan dengan sifat fizik air. Lepas tu berkenaan dengan komposisi air, lepas tu proses penyejatan air, larutan dan ketelarutan bahan. Lepas tu kita kena belajar berkenaan asid dan alkali. Asid dan alkali ni dia dalam bab larutan. Bukan air lagi dah. Dia ni adalah larutan. Sebab kalau kamu perasan untuk bab 5 ni kita ada belajar 2 benda. Yang pertama kita belajar pasal air dan yang kedua kita belajar pasal larutan. Jadi dalam air dan larutan ni ada 8 benda yang perlu kamu tahu. Sifat fizik air, komposisi air, proses penyejatan air, larutan dan ketelarutan bahan ni. Ini bahagian larutan dan ni. Ini bahagian larutan. Asid dan alkali ini bahagian larutan. Okey, ini kaedah penulinan air, ini bahagian air, sistem bekalan air di rumah, macam mana kamu tahu kita akan belajar macam mana air daripada sungai, kita proses dia, lepas tu kita salurkan air itu ke rumah kamu masing-masing. Kamu kalau sebelum ni you all tahu buka air, buka pilih keluar air kan. Jadi kamu pernah tak terfikir air itu sebenarnya datang daripada mana? Di manakah sumber air itu? Okey, you kata sungai. Memanglah sungai. Macam mana you daripada sungai tu macam mana boleh sampai ke rumah? Dan kalau kamu tengok kalau air sungai tu
kotor kan. Air sungai tu kalau kamu tengok warna pun coklat je kan, betul tak? Tapi kenapa bila sampai dekat rumah kita, air tu putih, air tu jernih, air tu tak ada warna. Air tu bersih. Macam mana cara kita proses air itu sebelum kita salurkan kepada pengguna. Itu yang kita akan belajar dalam bab 5 ni. Dan kita selepas kita mengetahui betapa pentingnya air, kita pun kenalah pelihara air ini untuk generasi yang akan datang. Okey, tapi dalam kelas saya hari ini kita nak belajar sikit je. Kita nak belajar 2 je dulu dalam kelas saya hari ni. Kita tak boleh nak belajar banyak-banyak juga kan. Kita belajar 2 je, tak apa, tak banyak pun. Asalkan ada asalkan ada benda baru yang kita belajar setiap hari. Jadi dalam kelas saya hari ini kita hanya nak tengok berkenaan dengan sifat fizik air dan juga komposisi air. Okey, jadi kita pergi pada bahagian yang pertama iaitu berkenaan dengan sifat fizik air. Okey, sifat fizik air. Kamu tahu air itu apa? Kamu kena tahu air itu apa? Apa yang dikatakan sebagai air? Air ini adalah satu cecair. Dia dalam suhu bilik, dalam suhu keadaan sekarang ni, air ini dia wujud dalam bentuk cecair. Air ni dia tidak berwarna, dia tak ada bau dan dia tak ada rasa. Kalau kamu tengok satu benda yang wujud dalam bentuk cecair, kamu cuba cium, tak ada bau. Kamu cuba rasa, tak ada rasa. Kamu cuba tengok, tak ada warna. Mungkin cecair itu adalah air. Kan? Sebab banyak juga yang wujud sebagai cecair, betul? Contohnya saya ambil alkohol. Alkohol, arak kan, arak ada juga yang warna putih, betul tak? Ada juga yang warna putih, tapi arak tu dia mesti berbau, kan, betul? Jadi dia bukan dikategorikan sebagai air. Okey, boleh? Okey, jadi air ini dia boleh wujud dalam 3 keadaan jirim. Air ni dia boleh wujud dalam bentuk ais. Kalau ais tu dalam bentuk pepejal lah. Cecair, air dan juga gas ataupun yang kita namakan dia sebagai steam. Okey, air ni dapat berubah dari satu keadaan jirim kepada satu keadaan jirim yang lain melalui proses peleburan, penyejatan, pendidihan, pembekuan. Ingat lagi tak proses-proses tu, kan? Okey, lepas ini semua sifat fizik air tau. Air tak berwarna, tak berbau, tak ada rasa. Lepas tu air boleh wujud dalam bentuk dalam 3 keadaan jirim iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Lepas tu ketumpatan air ialah 1 gram per cm3. Ini bermaksud 1 cm3 air mempunyai jisim 1 gram. 1 cm3 sama bersamaan dengan 1 gram. Kan, benda asing dalam air mempengaruhi takat beku dan takat didih air, dan kamu kena tahu takat beku air adalah 0 darjah Celsius manakala takat didih air adalah 100 darjah Celsius. Tapi kalau ada benda asing dalam air itu, jadi takat beku dan takat didih air tadi akan berubah. Itu ada eksperimennya, nanti kita tengok apa akan jadi kepada takat beku air kalau ada benda asing. Apa akan jadi kepada takat didih air kalau ada benda asing di dalam air itu. Okey. Lepas tu apa lagi? Air ini adalah konduktor haba yang lemah. Air ini merupakan konduktor haba yang lemah. Air di bahagian atas tabung uji telah mendidih, tetapi ais di bahagian bawah masih belum ais di bahagian ni. Ini nak menunjukkan bahawa
air ini air ni merupakan konduktor haba yang lemah. Konduktor ni maksudnya yang bahan yang boleh membawa haba. Bahan yang boleh membawa haba. Kamu tengok ni, air kat sini dah menggelegak dah, tapi ais kat sini tak lebur lagi. Sebab apa? Sebab haba ni susah. Maksudnya air ni dia nak bawa haba daripada sini ke sini ke sini ke sini ke sini ni slow, lambat. Dia boleh bawa tapi slow. Okey, hal ini menunjukkan bahawa air mengkonduksi sangat sedikit haba kepada ais. Yang ni yang menyebabkan ais ni tak melebur tu. Okey. Perubahan keadaan jirim air, masih ingat lagi tak perubahan keadaan jirim? Okey, ini cecair ini pada suhu bilik. Bila sampai ke takap pembekuan, takap beku 0 darjah Celsius, cecair tadi dia akan bertukar menjadi ais. Ni kalau kita buat pendidihan ataupun penyejatan, cecair tadi dia akan bertukar menjadi gas. Dia tak boleh daripada pepejar, dia tak boleh nak jadi gas terus. Dia kena daripada pepejar, dia cari cecair dulu baru dia jadi gas. Daripada gas, dia terkondensasi menjadi cecair. Bila dia dah menjadi cecair, kalau kita bekukan dia bertukar menjadi ais. Dia tak boleh daripada ais kepada gas, tak ada. Jadi untuk air ni proses pemeljawapan tidak berlaku. Okey, proses pemeljawapan tidak berlaku. Bang. Angkat baju mami jatuh kat bawah. Sana kat luar. Okey. Okey, sekarang kita tengok takat beku air. Ingat tadi saya dah cakap kan, takat beku air adalah 0 darjah Celsius. Okey, air suling. Apa itu air suling? Air suling ni adalah air yang memang dalam tu air semata-mata. Tak ada benda lain dalam air tu. Tak ada garam yang terlarut dalam tu. Tak ada garam mineral dalam tu. Memang 100% air. Mananya baju tu? Kenapa dah tak situ? Masuk dalam je. Dah kering dah tu. Okay? Air yang memang 100% air. Tak ada benda lain dalam air tu. Imam mikroorganisme pun tak ada dalam tu. Okey, itu yang kita namakan dia sebagai air suling. Okey, kalau air suling ni yang tak ada apa-apa pun dalam dia, okey, dia akan membeku pada 0 darjah Celsius. Dia akan membeku pada 0 darjah Celsius. Kalau dalam makmal kita boleh buat eksperimen ni. Macam mana kita buat eksperimen ni? Okey, kita ambil bikar, kita letak ais. Kita letak banyak-banyak ais. Dalam ais ni kita campurkan dia dengan garam. Okey, fungsi kita campurkan ais ni dengan garam, kita nak rendahkan takat lebur ais. Kita nak rendahkan takat lebur ais. Okey, supaya bila takat lebur ais tu rendah, maka ais tu akan kekal lama dalam bentuk ais. Okey. Ini dalam tabung didih ni kita letak air suling. Kita letak air suling, lepas tu kita masukkan dalam bikar yang kita yang dalam bikar yang ada ais ni. Kita letak, kita biarkan dia lama. Nanti kamu tengok suhu di termometer nanti dia akan turun sampai 0 darjah Celsius. Bila kamu tengok dia ada turun sampai 0 darjah Celsius tu, kamu dapati air suling tadi daripada cecair dia dah bertukar menjadi pepejar. Maksudnya daripada air dia dah tukar menjadi ais. Pada suhu 0 darjah Celsius. Ini kalau kita pakai air suling. Okey, macam mana dia punya ni? Macam mana dia punya ni? Okey, ni suhu bilik kita 28 darjah Celsius kan? Masa suhu bilik kita 28 darjah Celsius, bila kita celup termometer tu kan, semakin lama masa kita tunggu, suhu dia semakin menurun. Suhu dia semakin menurun, turun sampailah 0 darjah Celsius. Bagilah sikit kat dia. Dah bagi dah sikit, tapi nak lagi. Habislah. Tak apa dah, nanti Mami buat lain. Mami lambat sangat. Sekejap. Mami nak ngajar, kena sekejap lah. Okay. Sampailah 0 darjah Celsius. Masa 0 darjah Celsius tu, kamu akan nampak ada sikit je ais tu terbentuk tau. Banyakkan lagi ada air.
Tapi dalam masa proses pembekuan tu, kamu dapati 0 darjah Celsius tu akan stay sampailah satu masa, sampailah satu masa barulah suhu tu akan drop balik. Suhu tu akan drop kepada negatif darjah. Dia punya suhu tu akan drop sampai negatif. Ini kamu kena terang. Kenapa? Walaupun masa bertambah, kenapa suhu dia tidak berubah? Kenapa suhu dia tak berubah? Okey, macam mana teori dia? Kita tengok ya macam mana teori dia. Apabila air disejukkan, tenaga yang terdapat pada zarah-zarah air dibebaskan ke persekitaran. Air ni apabila dia disejukkan, tenaga dia akan dibebaskan ke persekitaran. Okey, sebab apa? Sebab dia apa saya nak cakap? Suhu persekitaran lagi dia macam ni. Suhu persekitaran dia, kamu tengok ni, suhu persekitaran ni di luar ni, suhu di luar ni adalah lebih rendah. Betul tak? Suhu di luar ni rendah. Suhu di luar ni rendah. Kan, betul? Tapi suhu air di dalam ni suhu air di dalam adalah tinggi. Suhu air di dalam adalah tinggi. Alhamdulillah. Jadi haba dia akan bergerak daripada suhu yang tinggi kepada suhu yang rendah. Jadi haba tu adalah tenaga. Faham tak? Haba adalah sejenis tenaga. Jadi haba tenaga yang ada di dalam air ini tadi akan meresap keluar, akan bergerak keluar ke persekitaran. Bila tenaga dah keluar ke persekitaran, maka air ni dah tak ada tenaga. Air ni dah tak ada tenaga ni, tengok. Bila tenaga ni dah keluar, jadi cecair ni dah tak ada tenaga. Bila kita dah tak ada tenaga, bila kita dah tak ada haba, kita akan rasa sejuk. Jadi bila dah sejuk, zarah-zarah tadi akan menarik pergi dekat satu sama lain. Zarah-zarah tadi macam korang. Kalau korang sejuk, macam mana korang buat? Korang nak duduk, korang nak berpeluk dengan kawan, dengan apa, kalau kamu tidur kan, kamu sejuk. Kamu nak berpeluk dengan mak kamu ke apa ke? Ataupun kamu nak, jauh, saya sejuk ni. Mesti kamu nak duduk rapat-rapat kan kalau sejuk kan? Betul tak? Jadi samalah keadaannya dalam zarah-zarah air. Bila dia dah bagi tenaga haba dia ke persekitaran, maka air dalam tabung uji tadi akan kehilangan tenaga dan dia akan sejuklah. Di keadaan persekitaran dalam air itu dia akan sejuk. Bila dia sejuk dia akan duduk rapat-rapat. Dan sejuk tu menandakan dia dah tak ada energi. Sebab tenaga dia dah bagi kat persekitaran. Bila dia dah tak ada energi, dia dah tak boleh nak bergerak lagi. Kan kalau tak ada tenaga, macam mana kita buat? Kita nak duduk diam. Kalau kamu sejuk, macam mana kamu nak? Kamu kalau boleh nak ambil selimut, nak tarik, nak duduk je diam-diam. Betul tak? Sama juga keadaannya dengan zarah-zarah air ini. Bila dia dah nak membeku, dia akan duduk diam-diam. Bila dia duduk diam-diam, bila dia dah duduk rapat-rapat, maka daripada cecair tadi dia dah bertukar menjadi pepecah. Daripada air dia dah bertukar menjadi ais. Okey, tengok zarah-zarah bergerak dengan perlahan dan ruang di antara zarah-zarah semakin berkurang. Keadaan ini menghalang zarah daripada bergerak bebas. Zarah-zarah disusun dengan rapat, jadi suhu pun menurun. Okey. Itu untuk takat beku. Itu kalau air tu nak membeku. Ini kalau air nak berubah jadi steam, nak berubah jadi gas, macam mana pula keadaan dia? Kalau takat didih
kalau takat beku dia tadi 0 darjah Celsius, kamu kena ingat juga dia punya takat didih. Takat didih dia adalah 100 darjah Celsius. Okey, air tulen dalam kelalang dipanaskan sehingga mendidih. Okey, bila dia dah mendidih gluk ni, kamu pun kena tengoklah pada termometer. Kamu baca suhu pada termometer. Kamu akan dapati suhu pada termometer adalah 100 darjah Celsius. Yang mana pada waktu ini air tadi dia dah bertukar menjadi steam. Dia dah bertukar menjadi steam. Air tadi dia sudah bertukar menjadi steam. Okey. Jadi kalau kita nak tengok graf dia, okey, air suhu dia rendah. Bila kamu bagi tenaga kat dia, kamu bagi haba kat dia, kamu panaskan dia, maka suhu dia akan meningkat. Suhu dia akan meningkat sampailah 100 darjah Celsius. Okey, bila sampai 100 darjah Celsius, dia akan ada dua bentuk. Ada air, ada gas. Jadi ada air, ada gas, walaupun kamu panaskan dia, suhu dia tak berubah. Sampailah semua air dah tak ada, tinggal gas sahaja, barulah suhu akan naik balik. Kan pernah tak kamu masak air, kamu lupa. Sampai air tu dah tak ada dah dalam cerek tu. Lepas tu kamu tengok cerek tu dah sampai merah, membara dah nyalaan dia. Kan sebab suhu di cerek tu bukan lagi 100 darjah Celsius. Suhu dalam cerek tu dah tinggi dah. Okey, ini graf untuk pemanasan air. Kamu kena ingat tahu benda ni. Graf pemanasan air. Ni keadaan dia macam ni. Kamu air macam ni. Bila kamu dapat tenaga, kamu nak duduk diam ke? Bila you dapat tenaga, you nak duduk diam ke? Mestilah you suka bergerak kan? Bila kita dah dapat tenaga, mestilah kita nak bergerak, betul tak? Bila kita dah dan dalam masa yang sama kita ni kepanasan. Sebab demo duk supply tenaga, demo duk panaskan kita kan. Kita kepanasan. Okey, kalau kamu kepanasan, apa yang kita akan buat? Kita akan berteriak, api, lari sana sini, you lintang pukangkan api kan, betul tak? Sama juga keadaannya dengan zarah-zarah. Bila ada tenaga haba, kita supply tenaga haba kepada zarah-zarah air tu, apa yang akan terjadi kepada zarah-zarah air tu? Zarah-zarah air tu akan mendapat tenaga, dan bila dia tenaga haba tu terlalu banyak di dalam dia, dia akan rasa panas dan dia akan bergerak dengan sangat cepat. Bila zarah-zarah tu bergerak dengan sangat cepat, zarah-zarah tu akan terpisah jauh antara satu sama lain. Bila zarah-zarah tu terpisah jauh antara satu sama lain, maksudnya keadaan air tadi tu dah bertukar daripada cecair, dia dah bertukar menjadi gas. Itulah cara dia bertukar daripada cecair, dia bertukar menjadi gas. Okey? Itu berkenaan dengan pendidihan. Okey, yang kita cakap tadi, air yang tulen. Maksudnya saya kata garam mineral pun tak ada dalam air tu. Memang ada air, semata-mata air je. Ini apa akan jadi pada air itu kalau kita tambah benda lain ke dalam air itu? Benda lain itu kita panggil dia sebagai benda asing. Benda asing tu kita tak sebut benda asing, kita cakap bendasing. Bendasing tu maksudnya benda lain yang masuk dalam air itu, yang mana benda itu boleh larut dalam air. Dia boleh larut di dalam air. Bila kita tambah air, bila kita tambah benda asing, contohnya apa benda yang boleh larut dalam air? Gula, garam kan, betul tak? Contohnya kalau saya tambah garam ke dalam air, apa akan terjadi kepada takat didih air? Apa akan terjadi kepada takat lebur air? Okey, kalau kita tambah benda asing ke dalam air, abang, buka aircon bang. Kalau kita tambah benda asing ke dalam air, dia boleh meningkatkan takat didih. Kalau tadi saya dah cakap takat didih air 100 darjah Celsius. Tapi kalau kamu tambah garam dalam air itu, takat didih air akan menjadi 104, 102 darjah Celsius. Okey, kalaulah
kita tambahkan air, benda asing ke dalam air, takat beku dia bukan lagi 0 darjah Celsius tapi negatif 4 darjah Celsius. Dan tadi kan saya kata ketumpatan air 1 gram per cm3. Tapi kalau kita tambah benda asing ke dalam air, ketumpatan air tadi akan meningkat. Ketumpatan air tadi akan meningkat. Okey, contohnya macam ni. Ini pure air. Ini betul-betul air. Kamu masukkan telur. Telur ni tenggelam. Sebab apa? Sebab telur lagi tumpat berbanding dengan air. Tapi bila kita tambah garam ke dalam air, kita akan dapati, tengok, telur ni dah mula nak terapung. Maksudnya ketumpatan air ini dah semakin bertambah. Kita tambah lagi garam banyak-banyak, kamu tengok telur tadi dah jadi kan? Betul. Betul tak saya cakap? Semakin banyak bahan yang terlarut, semakin tinggi dia punya ketumpatan. Okey. Ini ujian air. Contohnya kamu nak jadi detektif Conan. Kamu nak jadi penyiasat. Kamu polis bahagian forensik. Kamu nak menyiasat ada satu penjenayah kes mati bunuh contohnya kan. Ada seorang perempuan meninggal di dalam biliknya. Tak tahu puncanya apa. Lepas tu Hilmi, detektif Conan masuklah dalam bilik perempuan tu, cek apa yang ada dalam bilik perempuan tu. Lepas tu Hilmi pun tengok Hilmi terjumpa ada satu gelas, dalam satu gelas tu ada cecair. Hilmi pun kena predict. Air apa yang ada ni kan? Kita tak tahu apa air yang ada tu. Jadi apa Hilmi nak kena buat? Mula-mula Hilmi nak kena cium dulu air tu. Ada bau tak? Lepas tu tengok air tu ada colour tak? Lepas tu kita cuba rasa. Ada rasa ke tak air tu? Kan? Rasa tu janganlah minum macam tu kan? Rasa sikit je. Ada ni ke tak? Okey, lepas tu Hilmi kena ambil air tu, masuk dalam bekas, bawa pergi ke makmal. Okey, di makmal apa yang kita buat? Kita cuba panaskan air tu. Kalau air tu mendidih pada 100 darjah Celsius, maksudnya cecair itu adalah air. Dan kita cuba bekukan air tu. Kalau air itu membeku pada 0 darjah Celsius, maksudnya itu adalah air. Lepas tu selain daripada kita tengok takat lebur dan takat didih dia, kita boleh guna kertas korbat klorida kontang. Kertas korbat klorida kontang ni dia berwarna biru. Kalau kamu celupkan dia ke dalam cecair itu, kalau dia bertukar menjadi merah jambu, menjadi merah muda, maksudnya cecair itu adalah air. Dan satu lagi kita boleh guna kuprum 2 sulfat kontang. Kuprum 2 sulfat kontang ni warna dia putih. Bila ada air, dia akan bertukar menjadi warna biru. Okey, boleh? Okey. Hoi, penatnya bercakap. Itulah berkenaan dengan air. Sifat fizik air yang perlu kamu tahu. Okey, sebelum kita nak melangkah ke komposisi air, benda yang kedua yang perlu kamu tahu, kamu rasa dah tak boleh nak go on dah? Sampai sini saja. Komposisi air kita continue next class. Sebab ni nanti kita nak bincang lagi dalam buku kerja kan. Okey. Jadi apa yang kamu faham dalam penerangan saya tadi? Okey, bersedia ya saya soal dan saya akan panggil nama. Bila saya panggil nama, buka mic dan bagi jawapan pada saya. Okey? Tutup sikit Daria, slow sikit. Okey. Okey, bagi saya
warna air. Chong apa? Sing. Hong. Warna air apa Hong? Hong, air warna apa Hong? Aku bodoh. Slow. Air warna air tak ada warna Itulah jawapan dia Hong. Air tidak berwarna. Okey. Aiman. Air rasa dia apa Aiman? Air rasa apa Man? Tak ada rasa. Ya, betul. Air tiada rasa. Okey, Iman, saya nak tanya Iman. Air bau macam mana, Man? Bau air macam mana, Man? Ya. Bau air macam mana bau dia? Air tiada bau. Ya, betul. Air tiada warna, air tiada rasa, air tiada bau. Okey. Takat didih air. Maisarah. Takat didih air. Berapa Maisarah takat didih air Maisarah? 100 darjah Celsius. Betul Maisarah. Bagus. 100 darjah Celsius. Kashrina. Takat beku air Kashrina. 0 darjah Celsius. Ya, betul. 0 darjah Celsius. Itu sahaja yang perlu kamu tahu dalam kelas saya hari ini kan? Betul tak? Okey, sekarang kamu keluarkan buku. Kamu keluarkan buku kerja. Okey, sekarang keluarkan buku kerja. Tengok buku surat apa ya? Bab 5. Tulis tarikh hari ni ya. Tulis tarikh hari ni. Pada 3 Roman, tarikh hari ni kita belajar berkenaan dengan air sahaja. Tarikh hari ni 30 hari bulan 7. 30 hari bulan 7 kita belajar berkenaan dengan air. Muka surat 58. Buka buku kamu, muka surat 58. Okey? Muka surat 58. Okey, kita jawab sama-sama ya. Dah bersedia semua? Dah bersedia ke semua? Yang ni kamu boleh buka mic sebab saya nak korang yang bagi jawapan. Kita bincang sama-sama. Ataupun korang nak saya panggil nama baru buka mic pun boleh. Boleh saya. Apa Ish ni? Semua benda Ish nak buka ni. Ish, tak boleh lah macam ni sayang. Tak boleh, jangan. Buku abang ni. Ish buka ni. Ish buka baju mami. Ye. Ish buka ni. Buka. Okay? Aduh. Soalan nombor 1. Air merupakan sumber. Bagi kemandirian semua benda hidup. Saya tertinggal saya terlupa nak cakap dengan korang yang ni ya. Air ni memang sangat penting dekat planet kita, planet bumi. Air ni 70% daripada bumi kita ini diliputi dengan air. Sama juga dengan badan kita. 70% daripada badan kita ini diliputi dengan air. Maksudnya air memang sangat penting untuk hidup kita. Sebab tu kita kena belajar berkenaan dengan air ni. Okey, soalan nombor 2. Air ialah satu sebatian. Ia terdiri daripada hidrogen. Dan oksigen. Ini kita akan belajar dalam komposisi air. Air ni dia adalah sejenis sebatian.
Kalau macam besi, dia adalah sejenis sejenis, ingat lagi tak kita belajar masa form 1, sebatian, campuran dengan unsur kan? Sebatian, campuran dan juga unsur. Okey? Seterusnya soalan nombor 3, lengkapkan peta buih di bawah dengan menyatakan ciri-ciri fizik air. Okey, ketumpatan air pada 4 darjah Celsius. Ketumpatan air pada 4 darjah Celsius adalah berapa? Iman dulu. Kita start dengan Iman. Iman, ketumpatan air berapa, Man? Tadi kita bincang ketumpatan air. 1 gram. Ya, 1 gram per cm padu. 1 gram per cm padu. Okey, seterusnya Kashrina, air tiada apa Kashrina? Bagi saya 1 Kas. Air tiada warna. Ya, betul. Air tiada warna. Okey, bagi saya 1 lagi Maisara, air tiada Air tiada rasa. Air tiada rasa. Ya, betul. Air tiada rasa. Okey, seterusnya Aiman, air tiada Bau. ah? Bau. Ya, air tiada bau, betul. Okey. Hang, takat beku. Berapa Hang? Takat beku. Takat beku. Berapa Hang? Takat beku. Sing Hang. Apa? Takat beku. Berapa takat beku air? Esok. Yang ni kita buka esok Takat beku air. Berapa sih Hang? Tak ingat. Kishana, berapa Kishana takat beku air Kishana? 0 darjah Celsius, cikgu. Ya, 0 darjah Celsius si Hang. Okey, seterusnya ini siapa ni yang gambar Naruto ni? Wazif ke? Yang tulisan Cina ni, siapa ni? Yang Naruto ke apa gambar tu? Saya pun tak tahu gambar apa tu. Yang tulisan Cina ni, nama ni. Siapa ni? Cheng. Cheng. Siapa? Cheng. Tak dengar. Tak jelas. Abang saya. Yang gambar Naruto tu, takat lebur dia. Takat beku 0 darjah Celsius. Takat lebur berapa? 0 darjah Celsius. Ya, betul. Takat beku dengan takat lebur mesti sama. 0 darjah Celsius. Okey, Hilmi. Takat lidah Hilmi. 100 darjah Celsius. Ya, 100 darjah Celsius. Okey, tegangan permukaan yang tinggi. Air ni tegangan permukaan yang tinggi. Apa itu maksud tegangan permukaan yang tinggi? Air ni sebenarnya permukaan dia tu ada ketegangan yang tinggi. Sebab tu labah-labah boleh berjalan dekat atas air. Sebab tu kalau kita nak basuh baju kan, kamu celup tu, kamu tengok baju kamu tu susah, lambat sikit nak basah. Kita masukkan sabun, barulah baju kita tu cepat basah. Maksudnya permukaan air tu dia macam ada satu lapisan yang mana
bukannya senang untuk kita tercelup masuk dalam air tu. Agak susah lah. Kamu nampak macam senang tapi sebenarnya susah juga sebenarnya benda tu nak tercelup. Kalau tak adalah labah-labah air tu kan boleh berjalan di atas air tu. Okey, tindakan kapilari. Okey, apa itu tindakan kapilari? Daya lekitan dan daya lekatan antara molekul air dengan dinding xilem membolehkan air dibawa dari akar ke daun. Jawapan dia dari akar ke daun. Okey, seterusnya last kali kesan penyerapan dan pembebasan haba terhadap jirim air. Itu dah ada jawapan dia kan? Ada tak dalam buku korang jawapan dia? Kalau macam dalam buku saya ni dia dah ada jawapan dia dah. Tak perlu isi tempat kosong. Dalam buku korang kena isi tempat kosong tak? Dah ada cikgu. Dah ada kan? Dah lengkap kan? Jadi itulah sahajalah pelajaran dalam kelas saya hari ini. Okey, jadi kita sambung pembelajaran kita pada minggu hadapan. Kita sambung berkenaan dengan komposisi air. Boleh? Okey, itu saja. Sekian. Ada apa-apa soalan tak sebelum kita tamatkan kelas kita? Ada apa-apa soalan tak? Tak ada cikgu. Okey, Hilmi tak ada. Si Hong? Ada. Syakir? Tak ada cikgu. Okey, Iman pun tak ada ya. Okey, apa-apa nanti kalau ada apa-apa soalan pun boleh WhatsApp saya personal. Okey, jadi saya tamatkan kelas kita di sini pada hari ini. Okey. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama.